Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita teruskan sesi pagi ini pada tajuk tabarruj. Dan kalau kita perhatikan, sebenarnya pagi ini merupakan pakej lengkap kan, di mana kita maklum bahawa setiap manusia itu akan diuji melalui dua ujian. Kalau nak dikelompokkan kepada dua, satu ujian syubhat dan satu lagi ujian syahwat. Jadi mungkinlah alhamdulillah pagi tadi itu merupakan syarah ataupun perkara-perkara yang boleh menghilangkan salah satu daripada syubhat yang menimpa kaum muslimin pada ketika ini, dan juga sebenarnya berlaku pada zaman ataupun 3 kurun terakhir hijrah berkenaan dengan ilmu kalam. Dan sesi yang kedua ini adalah berkenaan dengan tabarruj, syahwat, seperti mana yang sebahagian menghafal yang diperkatakan oleh As-Sa'di dalam manzumah dia. Ada sudah yang hafal gitu kan. Dia kata, "Ilam hudita anna afdalal minan ilmun yuzilu syakka anka waddaran wa yakshiful haqqa lidhil qulubi wa yusilul abda ilan matlubi." Kata As-Sa'di, "I'lam hudita anna afdalal minan." Dia kata, ketahuilah olehmu anna afdhalal minan hudita, di antara sebaik-baik perkara yang Allah Ta'ala berikan engkau, yang Allah Ta'ala boleh berikan petunjuk kepada engkau, adalah ilmu. Ilmun yuzilu syakka anka waddaran, ilmu yang menyebabkan dua perkara ataupun dua yang menjadi cabaran terbesar manusia itu hilang. Yang pertama adalah syak, iaitu ilmu yang menghilangkan syubhat manusia, ketidakpastian dia untuk menghadapi dunia dan sebagainya. Yang kedua adalah ad-daran. Daran itu maksudnya adalah kotoran ataupun penyakit yang menyebabkan hati ataupun jiwa menjadi kotor. Kemudian dia sambung, wa yakshiful haqqa lidhil qulubi wa yusilul abda ila al-matlubi. Jadi ini merupakan salah satu daripada perkara yang biasanya manusia tewas dari sudut syubhat. Sebenarnya kuliah tentang tabarruj dan juga ikhtilat ini telah pun lama kita bahaskan. Pada tahun 2017 kuliah pertama saya kat sini pun tentang syubhat tabarruj dan juga ikhtilat, dan hari ini kita repeat lagi. Dan seperti mana yang berada dalam edaran muslim muslimat, buku itu merupakan buku tabarruj Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, tentang tabarruj. Apa maksud tabarruj? Pernah dengar menara yang tertinggi kat dunia, Burj apa? Burj Khalifah gitu kan. Daripada perkataan sama. Apa samanya tabarruj dengan Burj Khalifah tu? Asalnya daripada perkataan barojim. Baroja. Bila kita sebut baroja, maksudnya adalah al-izharu wartafa'a, al-izharu wartafa'a. Maksudnya dia nampak menonjol dan juga dia nampak meninggi. Jadi tabarruj, kenapa disebut sebagai tabarruj, diambil daripada perkataan baroja? Kerana orang yang berbuat demikian, dia punya diri itu nampak. Itu sebab tabarruj dipanggil sebagai tabarruj. Dari sudut istilahnya, tabarruj adalah tazinu wa azharat al-mar'ah. Tazinul mar'ah maksudnya perempuan itu berhias, dan juga wa azharat, dan dia menampakkan mahasinaha, keindahannya, wa huliyiha, dan juga perhiasannya. Kalau sampai setakat tu saja sebenarnya tak ada masalah. Maksudnya wanita dia mempamerkan diri dia, dia menunjukkan dia punya perhiasan. Kalau sampai setakat tu saja tak ada masalah, asalnya boleh.
Bahkan Allah SWT dalam Al-Quran juga menyebutkan siapa yang nak mengharamkan perhiasan Allah SWT. Tapi masalah tabarruj ni adalah di suku akhir takrif tabarruj itu, li ghairi zawjiha, dia menunjukkan kecantikannya untuk bukan suaminya. Bukan suaminya. Kenapa bukan suami? Kenapa spesifik suami? Karena jaranglah seorang wanita tu berhias untuk abang dia. Jarang kita tengok, ataupun saya sendiri tak pernah tengok adik perempuan saya berhias untuk saya. Kenapa? Sebab tujuannya tak ada. Tujuannya tak ada. Kata abang ni, saya cantik tak saya punya lipstick? Tak pernah adik perempuan saya sebut macam tu. Abang cantik tak tudung ni? Tak pernah adik perempuan saya sebut macam tu. Biasanya yang sebut seperti itu, cantik ke tak cantik, lipstick ni smart tak smart, bukan smart, menonjol tak menonjol colour dia, melekat tak melekat kan. Biasanya adalah isteri kepada suami kerana ada satu tujuan. Tujuan dia apa? Tujuannya adalah untuk menarik perhatian. Tujuannya adalah untuk menggoda. Tujuannya adalah untuk supaya dia itu diberikan perhatian. Jadi itu. Berhias itu tidak ada masalah, tetapi yang menjadi masalahnya adalah untuk siapa dia berhias. Itulah tajuk buku ni, tabarruj, untuk siapa engkau berhias. Untuk suami, okey, tak ada masalah. Nak lebih-lebih pun tak ada masalah. Bahkan di antara wanita dengan suami dia itu tak ada aurat pun. Dia boleh mandikan, hidup ataupun mati dia boleh mandikan. Ketika mati pun dia boleh mandikan suami ataupun isteri dia. Tak ada masalah. Nak pakai klip-klip dekat rambut, klip-klip kat baju pun tak ada masalah sebenarnya. Tapi yang menjadi masalah bila dia bawa keluar. Muslimin-muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kat sini saya nak menukilkan satu perkataan Abu La'la Al-Maududi. Abu La'la Al-Maududi, bagaimana bentuk-bentuk tabarruj yang berlaku kepada seorang muslimat. Satu, dia kata, antubdi lil ajanib jamali wajhiha. Satu, dia menunjulkan ataupun menampakkan keindahan wajahnya kepada ajnabi, wa mafatin jasadiha, dan juga fitnah kepada tubuh badan dia. Kat sini maksudnya jika dia menampakkan wajah dia tu untuk tujuan supaya orang attract dekat dia, tertarik dekat dia, ataupun kadang-kadang orang tak tengok muka tapi orang tengok body. Dia pakai ketat gitu kan, ketat. Supaya apa? Kenapa engkau pakai ketat ni? Sebenarnya pakai ketat ni seronok tak seronok? Tu tanya kan, seronok tak seronok? Pakai ketat, sedap tak sedap pakai ketat? Siapa pernah swimming? Sedap tak pakai baju swimming tu? Tak sedap sebenarnya, ketat. Dia macam tak boleh nak duduk pun kadang-kadang boleh koyak gitu. Tapi kenapa orang pakai? Sebab dia nak tunjukkan bentuk badan dia. Kita tanya lagi, kenapa awak tunjukkan bentuk badan awak ni? Sebab dia nakkan perhatian. Satu, muka dan juga body. Yang kedua, antubdiya lahum mahasin malabisiha. Dia nak tunjukkan dia punya keindahan apa kita kata? Malabis apa? Malabis. Baju, pakaian dia tu kan. Yang banyak orang perempuan suka tunjukkan. Wahuliha. Ini kategori kedua. Ini sebenarnya tak ada dalam buku ni, mukaddimah. Huliha maksudnya dia punya perhiasan tambahan. Contoh apa? Gelang, cincin. Kadang-kadang ada orang beli cincin dan juga orang beli perhiasan ni sebab nak tunjuk ke orang. Bukan sebab dia rasa cantik dan pakai untuk diri dan juga untuk, tapi dia nakkan orang puji dia. Dan dia rasa masalah kalau orang tak puji kalau dia punya perhiasan tu cantik. Ada macam tu penyakit. Kalau ada, itu merupakan penyakit syahwat. Bukan syahwat maksudnya nakkan kepada apa, tapi nakkan pujian itu. Diri dia diangkat. Nanti sekejap lagi saya akan bahaskan kenapa benda ni berlaku dekat muslimat, tak berlaku dekat lelaki. Pernah tengok lelaki tabarruj? Ada K-pop tu. Itu makhluk luar alam.
Tidak diketahui identiti dia. Jangan umpat pasal dia. Baik, yang ketiga, antubdiya lahum. Tadi itu satu, yang apa yang berada pada tubuh dia. Yang kedua, apa yang berada pada, yang melekat pada tubuh dia, baju, perhiasan. Dan yang ketiga, apa yang ketiga agak-agak? Cara dia attract orang melalui pergaulan dia. Kita akan baca nanti tentang dua golongan ahli neraka yang Nabi SAW kata, aku tak pernah tengok golongan-golongan ni. Bimasyiyatiha, melalui cara dia berjalan, kan? Berjalan apa yang paling orang tengok sekali? Jalan orang ni banyak kan. Ada jalan yang jalan kita panggil apa, kengkang. Itu memang kita tengok pun tak menarik. Jalan kengkang. Tahu kengkang? Aduh, bahasa apa pakai sini? Kengkang lah kan? Jalan mengangkang. Ada tengok orang jalan mengangkang? Ada orang jalan kaki dia macam terbuka gitu. Itu kita bukan bentuk penghinaan, tapi kita nak kata jenis-jenis orang berjalan. Ada orang jalan kaki dia macam itu kan. Ada orang macam clumsy sikit. Tapi ada jenis orang yang sengaja dibuat-buat, dia jalan untuk lenggang-lenggok gitu kan. Jadi orang tu tengok pun kepala dia pun melenggang-lenggok itu. Iya. Itu yang dimaksud dalam hadis tu, nanti kita akan baca insya-Allah. Jadi itu. Kesemua benda ini sebenarnya adalah bentuk syahwat. Yang Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Al-Quran, banyak tempat Allah Taala sebut dalam Al-Quran. Di antaranya adalah Allah Taala sebut, "Balittaba'al ladzina zalamu ahwa'ahum bighairi 'ilm." Cuba kamu perhatikan golongan-golongan yang zalim ini. Mereka mengikut hawa nafsu mereka bighairi 'ilm. Nafsu ini ada batas yang Allah Taala kata engkau okey untuk lunaskan. Di antaranya suami isteri. Tidur, syahwat kita nak tidur, nak makan. Tapi orang ini zalim, dia tak bataskan dia punya syahwat. Kemudian Allah Ta'ala sebut, "Faman yahdi man adallallah." Siapakah yang akan berikan hidayah kepada orang yang Allah Ta'ala sesatkan? "Wa ma lahum min nasirin." Dahlah sesat, dia tak nak ikut petunjuk. Itu yang kita kata, awak buat ni salah ni, awak punya baju ni salah ni. Dia kata, awak siapa? Saya ni adalah urusan saya dengan Tuhan saya. Masalahnya Allah Ta'ala dah beritahu benda tersebut salah. Kemudian Allah Ta'ala kata, siapa yang akan berikan mereka itu petunjuk, bahkan mereka itu juga tidak akan ada penolong. Dia jadi masalah kalau orang tu, kita tegur dia, dia kata saya tahu saya salah, tapi sebabkan saya punya iman ni lemah, saya tetap juga nak buat. Lain, dia masih boleh selamatkan dengan orang yang saya tahu saya salah, awak nak buat apa dengan saya? Benda tu dia punya konotasi, dia punya kesan jauh beza. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita sebutkan beberapa perkara kesan kalau tabarruj ini tidak dibendung. Satu, al-i'radu 'aniz zawaj. Tabarruj merupakan salah satu perosak kepada az-zawaj. Apa maksud az-zawaj? Rumah tangga itu, pasangan. Kecuali lah pasangan dia itu jenis pattern dengan dia. Maksudnya tak kisah. Dia kata engkau boleh cari lelaki lain, aku boleh cari perempuan lain. Kalau macam tu, itu memang tak boleh selamatkan lah. Tapi kalau dia itu orang soleh, tiba-tiba dia punya isteri dia itu talihah, buat seperti itu, biasanya orang soleh ni, apa antara yang mencirikan orang soleh ni? Cemburunya adalah cemburu yang bagus kan? Itu cemburu. Saya nak tanya muslimin kat sini, cemburu tak kalau kita punya adik ataupun kita punya pasangan lah dilihat ataupun ditengok-tengok orang? Ya, cemburu. Jadi benda tersebut kalau tak dibendung akan berlaku perpecahan dalam rumah tangga. Itu yang kita tak nak sebenarnya. Yang kedua, apa kesan kalau tabarruj itu tidak dibendung? In'damul ghairah wal haya. Dia akan meruntuhkan sifat malu dan juga sifat cemburu. Malu kepada siapa? Malu perempuan itu kepada orang. Saya nak bagi tahu, karakter kita ni ada beza tau. Mungkin terpakai dekat muslimat. Kalau salah tolong betulkan. Muslimat ada berapa karakter? Cewa tanya tu, muslimat ada berapa karakter?
Muslimat ada berapa karakter? Yang lapisan karakter tu ada 3 biasanya kan, ke 10? 10 banyak sangat. 3. Apa dia? Yang pertama, dia bergaul dengan orang yang dia segan. Macam muslimat bergaul dengan saya, contohnya nak minta something kan, dia akan ada perasaan segan tu. Dia pun cakap sopan, dia pun cakap skema, Assalamualaikum Ustaz, saya ingin bertanya apakah permasalahan. Jalan dia pun menunduk kan, sebab dengan orang yang dia tak kenal ataupun dengan orang yang dia segan. Ini biasanya dalam keadaan formal. Satu, kalau benda tersebut dihilangkan, malu itu dihilangkan, dia akan masuk kepada situasi yang kedua, di mana muslimat itu rapat dengan orang yang dia suka, ataupun dia punya pergaulan tu dengan orang yang dia rapat. Contoh macam kawan-kawan kan, kalau dengan ustaz dia lain, dengan cikgu dia lain, dengan orang tua orang lain, dengan orang tua-tua yang lain pergaulan dia dengan kawan-kawan dia, betul tak? Dia dengan kawan dia suka macam apa, kadang-kadang jalan pegang tangan, kadang-kadang buat lawak-lawak sendiri gitu kan. Tapi ada satu lagi daerah di mana muslimat ni dengan diri dia sendiri, di kamar mandi kan, kadang-kadang dia menyanyi gitu, dia buat macam-macam lah dengan diri dia, di bilik dia tu sendiri. Jadi kita tak nak malu itu dihilangkan sampai tahap dia tak kisah. Yang sepatutnya malu tu untuk diri dia sendiri simpan, yang tahap ketiga itu di hujung itu, dia tunjukkan kepada orang lain. Itu sangat-sangat bahaya bila dah tak ada malu. Saya nak bacakan satu hadis Nabi SAW. Dalam hadis riwayat Ibnu Majah, Nabi sebut, lam tazhar al-fahishatu fi qaumin qat. Dia kata tidak pernah ada satu dosa fahisyah pada satu kaum hatta yu'linu biha. Sehinggakan fahisyah tu saya dah sebutkan pagi tadi, dosa berkenaan dengan syahwat. Dosa itu dah banyak sangat orang buat, hatta yu'linu, sampaikan dia tu jadi rampant. Jadi semua orang tahu benda tu. Nabi kata apa? Tunggu ada 2 balak. Balak tu apa? Balaknya apa? Illa fasha fihim at-ta'un. Nabi kata, melainkan mereka itu akan terkena penyakit pandemik, ta'un. Fahisyah ni, dosa fahisyah. Kan baru ni corona kan, makhluk corona lagi. Kenapa tu? Orang makan macam-macam kan. Islam bataskan benda yang baik, benda yang bagus. Dia pergi melampaui batas. Itu pun syahwat juga tu, syahwat nak makan. Fasha. Dia jadi rampant gitu. Dan Nabi kata apa? Akan tersebar pada mereka itu ta'un. Ta'un ni sebenarnya wabak ta'un lah, pandemik. Wal auja' allati lam takun madat. Yang kedua, ada satu penyakit yang baru, yang penyakit tersebut tak pernah muncul pada kaum sebelum kamu. Fi aslafihim alladhina madaw. Jadi 2 penyakit ini, fahisyah ini, penyakit fahisyah. Maksudnya orang tak kawal dia punya nafsu, akan berlaku penyakit seperti itu. Kesannya adalah syahwat ini, tabarruj, dia akan membawa kepada kita takut. Bila tabarruj itu tidak dikawal, jadi orang akan mula apa? Mula attract satu sama lain. Bila attract satu sama lain, kesan dia apa? Kesannya adalah zina. Itu yang kita tak nak. Apakah orang yang telah pun berkahwin terselamat daripada fahisyah ini? Jawapannya adalah tidak. Berapa ramai kita tahu dekat media sosial kita ataupun media yang sampai kepada kita ni, orang kahwin, tiba-tiba berlaku kes curang. Kenapa tu? Sebab dia attract dengan orang lain, dan orang tu pun sengaja attract dia. Jadi itu beberapa perkara yang kita tak nak mudarat ini berlaku. Berhias okey, tetapi untuk orang lain itu tak okey. Muslimin muslimat dirahmati Allah sekalian, 2 perkara kenapa orang tabarruj. Saya sebutkan 2 perkara kenapa orang tabarruj. Agak-agak sebab apa orang tabarruj? Muslimat lah tabarruj. Tabarruj muslimin juga ada. Tadi kita sebutkan salah satu bentuk tabarruj adalah menayang bentuk badan. Ada orang tayang bentuk kaki lah, bentuk macam-macam bentuk lah tayang.
benda itu sebenarnya menafikan ikhlas, menunjuk menafikan ikhlas. Itu yang kita tak nak. Satu perkara lagi sebelum kita masuk kenapa tabarruj ini berlaku. Sebenarnya muslim-muslimat, kita sebut tentang tabarruj dan Allah Ta'ala mensyariatkan pengharaman tabarruj ini untuk menjaga muslimat. Banyak orang salah tanggap. Dia kata tengok tabarruj ni asyik-asyik kena dekat muslimat saja. Tak, masalahnya benda itu muslimat yang ada. Majoriti yang buat itu adalah muslimat yang bukannya muslimin. Muslimin tak sangat benda tu. Muslimin ni biasanya otak dia simple. Kalau baju tu je lah kan. Macam saya, pattern saya macam gini je lah. Muslim, saya kena percaya muslimin pun sama juga, pattern tu juga kan. Jadi benda tu tak ada masalah. Tapi muslimat, bagi di mata muslimin, kita punya color ada 12 kan? Tapi di mata mereka color ada berapa? 1200. Nak kata ya, benda tu okey sebenarnya, tak ada masalah. Dia complementary. Islam menaikkan martabat wanita dengan menjaga benda-benda seperti ini. Buktinya saya sebut dekat UAE tu tentang nikah asy-syighar. Ingat tak semalam Jumaat, bukan semalam, Jumaat, nikah asy-syighar. Juga ada nikah al-istibdha'. Baik, Aisyah radhiyallahu anha, dalam riwayat Urwah ibn Zubair, makcik dia Aisyah, saya nak beritahu ada perkara yang sebenarnya tak nampak dekat mata muslimat, tapi benda itulah yang menyelamatkan mereka. Salah satu tabarruj inilah dalam bab perkahwinan. Aisyah radhiyallahu anha beritahu, pada zaman dahulu, pada zaman jahiliyah, dalam hadis riwayat Bukhari, pada zaman jahiliyah dulu ada 4 jenis perkahwinan. Islam menetapkan 1 dan memusnahkan 3 lagi. Pernah dengar 4 jenis perkahwinan tu? Ini bukan yang Zawaj Friends saya cerita kat UAE tu. Apa dia perkahwinan tu? Yang kalau kita tengok sebenarnya dia sangat merugikan muslimat. Totally muslimat tu rugi. Islam demolish benda tu. Perkahwinan yang pertama seperti mana yang Aisyah radhiyallahu anha sebut, di mana seorang lelaki bila dia nak berkahwin, maka dia akan datang jumpa wali perempuan tersebut untuk minta, dan dia akan bayar sadaq. Apa maksud sadaq? Mahar. Sadaq, kita panggil sadaq. Bahasa lain bagi mahar dalam hadis. Itu akhirnya Islam kata ini okey. Bentuk terhormat. Perempuan itu dihormati. Dia mendapat dia punya mas kahwin. Dia dipinang dengan cara yang elok. Aisyah beritahu, ini Nabi kekalkan. Perkahwinan jenis kedua adalah perkahwinan yang Nabi Aisyah radhiyallahu anha sebut al-istibdha'. Apa maksud al-istibdha'? Istibdha' ni sebenarnya nak sebut pun jijik. Di mana seorang lelaki kata dekat isteri dia, dia kata engkau suci tak? Hadis tu panjang sebenarnya, saya riwayat dalam bentuk mafhum saja. Dia kata dekat isteri, engkau suci tak? Engkau punya rahim. Maksudnya dia tak menggauli, kemudian ada haid, dan nak bagi tahu dia punya rahim tu bersih. Dia kata ya, suci. Dia kata kalau engkau tak suci lagi, kau tunggu suci. Kalau engkau suci, engkau bagi tahu aku. Apa lagi dia nak buat dengan diri dia tu? Dia nak isteri dia tu mengadakan hubungan kelamin dengan lelaki terhormat yang ada pada masyarakat. Itu kita panggil istibdha', meletakkan benih. Jadi bila suci, dia kata engkau pergi kepada lelaki itu untuk melakukan hubungan kelamin. Dan bila isteri dia balik kat rumah, dia akan tanya, dah buat. Lelaki itu tidak menggauli isteri tersebut. Sebab apa? Dia nak tunggu benih daripada lelaki terhormat tadi tu. Katalah apa yang terhormat dekat kita ni, datuk ke apa, Tan Sri ke, dia tak menggauli sampai timbul bibit-bibit dekat apa, tanda dekat isteri itu mengandung. Dekat situ baru dia mula menggauli isteri dia. Kenapa orang jahiliah buat seperti itu? Supaya dia nak anak dia tu ada chop sikit keturunan orang-orang yang mulia. Islam kata benda tu no. Tengok, Islam meletakkan penghormatan kepada wanita. Yang ketiga, 1, 2, 3. Yang ketiga apa agak-agak? Yang ketiga ni, auzubillah, Aisyah beritahu, seorang wanita akan
akan digauli oleh, dia kata dalam hadis tersebut, rahtin ni maksudnya kelompok yang kurang daripada 10 ke bawah 9, digauli beramai-ramai. Satu orang wanita tu digauli beramai-ramai secara serentak. Jadi lepas wanita ini bentuk nikah ni, penghujungnya dia akan, saya bagi tahu nanti, dia akan pilih suami. Bila wanita tersebut pregnant, tanda-tanda pregnant, dia akan stay kat rumah dia. Dan bila berlalu malam-malam, dia dah bersalin, kemudian dia tunggu nampak budak tu, dia akan panggil semua lelaki yang telah pun menggauli diri dia. Katalah 9 orang. Dia kumpul. Aisyah beritahu, tidak ada seorang pun daripada lelaki itu boleh bantah. Ini bentuk perkahwinan zaman tu. Kumpul 9, 1, 2, 3, A, B, C sampai 9 lah. Jadi perempuan tu pilih yang mana? Aisyah beritahu, jahiliyah dulu dia akan pilih mana yang dia suka. Gaul ramai-ramai ni, waliyazubillah, gaul ramai-ramai, kemudian dia kata, aku nak engkau. Aisyah beritahu, tidak ada siapa yang boleh bantah peraturan tu. Kalau perempuan tu pilih dia, maka dia kena kahwin dan anggap nisbahkan budak tersebut kepada dia. Jijik. Berlaku tak sekarang ni? Ada berlaku. Jahiliyah bentuk moden. Yang keempat, Aisyah beritahu, ini adalah baghiyah. Baghiyah ni bahasa mudahnya adalah pelacur. Dan Aisyah beritahu, dekat rumah-rumah pelacuran tu akan ada bendera pasang kat situ. Bendera apa tu? Bendera kepelacuran mungkin bahasa kasarnya. Jadi mana-mana lelaki akan masuk kat dia, dia check lah, dia buat list gitu. Okey, baik, siapa nak masuk ni malam ni. Bila bergaul, lahir anak. Bila lahir anak, dia buat macam cara ketiga, tapi cara ni lebih ada responsibility lah. Dia tak main suka je. Cuba bayangkan kalau lelaki tu yang 9 tu, dia dah tahu bahawa isteri pernah digauli orang. Nak tak rasa gitu? Rasa jijik kot. Tapi itu peraturan zaman tu, dan perempuan pun tak boleh nak buat apa. Akhirnya perempuan tersebut akan panggil qafah. Pernah dengar tak istilah qafah? Pernah istilah qafah? Qafah ni di antara hadis yang popular tentang qafah ni adalah masa Nabi sedih Usama bin Zaid. Bapa dia siapa? Zaid ibn Harithah. Zaid ibn Harithah putih, Usama gelap. Zaid pula anak angkat Nabi SAW. Nabi sedih, orang tuhmah Zaid. Dia kata, ini bukan anak kau ni, ini mesti kau punya apa, isterinya ada skandal. Tapi Nabi tak boleh nak buktikan. Sampailah satu hari ada qafah datang. Qafah ni adalah orang yang tahu, dengan melalui tengok kaki tu, dia tahu ini anak ini. Power tak power, qafah tu. Dia punya istilah tu, kita panggil qafah. Akhirnya satu hari, tengah selimut, qafah datang. Usama tidur dengan Zaid, bapa dia lah. Kemudian qafah tu kata, ini aku tahu, yang kaki ini berasal daripada kaki ini. Nabi SAW gembira kan. Tengok dia kata qafah ni, maksudnya orang yang tahu tentang nasab keturunan. Jadi perempuan ni akan panggil qafah ni. Dia kata, ni anak dah lahir, cuba kau tilik siapa bapa dia. Dia tengok kaki, tengok ni, oh dia kata ini bapa dia. Maka perempuan tu akan nisbahkan anak tersebut dan tanggungan dia kepada lelaki itu. Tengok, benda ni mungkin tak ramai tahu, tapi Islam batal kemudian dia mudarat kepada wanita. Yang asyik digembar-gemburkan poligami. Kita muntah nak jawab gitu. Ni ada lagi orang tanya, iya kalau tak suka bagi tahu je, saya tak nak. Abang kalau dah kahwin lain, secara automatik saya talak infinity. Ikutlah. Kau talak infinity, tak terkira dia punya talak. Ikutlah. Baik, muslimin muslimat yang mati Allah, kenapa orang nak tabarruj? Kita kembali kepada sifat wanita itu sendiri. Satu, wanita ini dia memerlukan perhatian kan? Dia perlukan perhatian yang mungkin tidak ada pada lelaki. Lelaki dia, sifat dia terbalik, dia tak suka diperhatikan.
Saya sendiri kalau pergi beli barang, saya tak suka kalau ada salesman ataupun saleswoman datang nak apa kan, dia tengok gitu kan, kita macam rimas itu. Saya lah tak tahu muslimin, okey macam okey ke tak okey, kau okey je, saya tak okey. Sikit-sikit tanya, awak kat mana, sampai orang buat lagu kan, awak kat mana. Budak-budak selalu nyanyi awak kat mana. Muslimat dia terbalik, dia nakkan perhatian. Bahkan ada sebahagian student, kalau kita tak layan, ni perempuan ni, budak-budak kecil ni, kita tak layan dia rasa macam merajuk kan. Kita tak buat salah apa pun, kata, ustaz kenapa ustaz tak layan saya? Kita tak buat apa pun, dan kau tak tanya, budak tu tanya, kita layan kan, ustaz tak layan saya Allahu Akbar. Macam tu kan, itu budak. Cuba bayangkan dengan keluarga dan juga suami dia. Kat sini saya nak bagi tahu, saya daripada fitrah itu pengajaran kepada ahli keluarga, suami terutamanya, supaya apa? Supaya memberikan perhatian kepada pasangan dia. Dalam masa yang sama kita tak setuju tabaruj itu, yang sepatutnya dekat dia, suami itu, tapi dia tak layan kan, dia terpaksa cari likes daripada orang lain. Itu yang dia mungkin dekat Instagram, dia tunjuk apa muka dia, macam-macam fashion kan orang bergambar tu. Ada yang fashion nak tertidur macam tu, ada fashion peace, ada fashion menganga, ada fashion kadang-kadang selfie sampai lubang hidung pun nampak. Allahu Akbar. Jadi benda itu kita balance di antara lelaki dan perempuan. Suami tolong take care dengan isteri kan, dia pakai apa pun sebut je cantik kan, cantik tak ni bang, dia pakai lipstick tebal gitu kan, 5 inci tebal, lapis je, cantik ni, cantik kita cantik tak ni, semua cantik kita. Iya kan aja, hitam pun cantik, ini hitam sikit ni, iya itu kan, ya tarif tabarruj itu. Satu, sebab fitrah dia gitu. Yang kedua, kenapa? Yang kedua ni kita kongsi antara lelaki dan juga perempuan, hubbu syuhrah, nakkan populariti. Bahkan Umar, sebagian salaf sebut al-madhu wal-dhabhu. Umar sebut betapa bahayanya nak cari populariti ni untuk dipuji. Umar kata apa? Al-madhu wal-dhabhu. Pujian itu sebenarnya adalah sembelihan. Sembelihan apa? Sembelihan terhadap jiwa. Kerana pujian akan menyebabkan orang itu mati untuk membuat kebaikan ataupun improve diri dia. Puji dengan kadarnya okey, tapi syuhrah, nakkan pujian, itu sangat bahaya. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala melalui lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, man labisa thawba syuhrati, siapa yang pakai pakaian syuhrah. Pakaian syuhrah atau pakaian syuhrah, dia pakai itu untuk supaya nampak popular, macam-macam kan, libathu syuhrah, albasahu Allahu yawmal qiyamah thawba madhallah. Maka dekat akhirat kelak Allah Ta'ala akan gantikan pakaian syuhrah engkau ni, nakkan pujian sangat, engkau akan pakaian keinaan. Jadi itu, nakkan syuhrah, nakkan perhatian. Kita sama-sama lah, saya kepada muslimin juga kepada muslimat, dia dalam bab menasihati satu sama lain. Dia tidaklah orang yang bercakap tu kadang-kadang tak terlepas, kadang-kadang terlepas buat benda yang sama juga. Jadi kalaulah ada sahabat ataupun yang kita kenal buat perkara yang sama, maka menjadi tanggungjawab kita untuk memberikan nasihat, bukan berikan penghinaan. Penghinaan terhadap kemaksiatan merupakan dosa lain. Penghinaan terhadap maksiat merupakan satu dosa lain. Itu sebab dikatakan, Ibnu Mas'ud sebut, al-bala'u muwakkalun bil mantiq.
sebagian sebut bil qaul. Orang tersebut akan diberikan ujian berdasarkan apa yang dia sebut. Jangan hina orang sangat. Apalah kau ni ahli neraka gitu kan, tabarruj, bibir tebal, apa lagi, jalan kengkang. Tak, kita tegur dia, benda tu salah. Tapi jangan masukkan unsur peribadi. Ibn Umar sebut, "Lau sakhartu min kalbin," kalau aku menghina seekor anjing, "la khashitu an uhawwala kalban." Aku takut nanti aku akan jadi betul-betul jadi anjing. Perasan tak kadang-kadang gitu? Kita sebut ke orang, akhirnya benda tu mantul semula kat kita. Mantul tu mantul. Kembali, mantul ni bukan maksudnya mantap betul. Itu bahasa yang telah pun tak tahu daripada mana lah. Kembali maksudnya mantul. Sini guna mantul juga kan? Kalau kat Sabah tu guna mantul lah. Mantul kan? Memantul kembali. Takkanlah kita kata memantap betulkan kembali, tak. Baik, risalah ini dah setengah jam berlalu. Wajib berhijab bagi kaum perempuan dan larangan menampakkan perhiasan. Muka surat yang pertama. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan di dalam kitabnya yang mulia agar kaum perempuan berhijab dan tetap berada di rumah. Di rumah sini maksudnya buat perkara berfaedah kat rumah, tidak berkeliaran. Bukan maksudnya tetap kat rumah tak boleh keluar. Boleh. Bahkan Nabi SAW melarang para sahabat untuk menegah wanita-wanita yang nak pergi ke masjid. Tapi dia kena balance kan. Dia kena balance antara tegah dan juga izin. Jadi kita kadang-kadang sebagai abang, wali, ataupun sebagai ayah, sebagai datuk yang mungkin nak berada di bawah kita itu perempuan-perempuan wali, yang kita menjadi wali kepada perempuan tersebut, kita tanya dia. Kita taklah strict kata kau tak boleh keluar semua, kau kena duduk sini, ikat kat tiang, zikir aja. Tak boleh. Kita taklah kata macam zikir saja gitu kan, masuk dalam gua situ betapa, buat yoga gitu. Tak, kita kata boleh. Kenapa nak keluar? Tanya dia. Siapa kawan keluar? Ada dulu, ingat tak dulu kes 1997 atau 94, ada seorang doktor baru jadi doktor yang dekat Kelang tu, akhirnya dia naik bas. Ingat kes tu? Ingat tak kes tu? Tahun bila tak? 94, 97 ke tahun 2000. Yang ada satu orang doktor, baru jadi doktor, tengah housemanship, dia pergi nak ke hospital. Dalam bas tu cuma ada dia dan juga dia je pemandu bas tu lah. Akhirnya dia buat apa perempuan tu? Dirogol, kemudian dia bunuh. Benda tu berlaku lagi. Waliyazbillah. Sebab careless sangat. Keluar kena berteman. Keluar kena berteman. Tapi kadang-kadang ada yang minta teman ni melampau-lampau je kan. Kadang-kadang student, Ustaz nak pergi tandas. Okey, pergilah. Tapi saya nak dia teman. Allah, teman itu dia pimpin tangan tu 3 orang bawa ke sekali tandas. Itu muskil betul. Bukanlah sampai macam tu, maksudnya teman untuk urusan. Pastikan berteman, keluar berteman, tak ada ruginya. Dan banyak kes macam itu jadi. Pemandu naik taksi, Grab, bawa teman. Kalau tak ada teman, tengok kepada urusan. Pastikan urusan tersebut betul-betul penting baru keluar. Contohnya kalau tak keluar ni boleh sakit jantung kan. Kalau tak keluar ni sakit jiwa, boleh meninggal. Itu ya, keluar. Kalau setakat nak beli kasut, nak beli ni, bawa teman sekali. Bawa ayah dan juga abang. Itu masalah pula kat ayah dan juga abang kan. Baik, muka surat 2. Allah Subhanahu wa taala firman, Ya nisa an-nabi lastunna ka ahadin minan nisa in ittaqaytunna fala takhda'na bil qaul fayatma'a alladhi fi qalbihi marad wa qulna qawlan ma'rufa. Dalam ayat ke-32 ini, ayat ini walaupun khas untuk isteri Nabi, dalam kaedah kita sebut al-ibratu bi umumi al-lafz walaysa bi khususis sabab. Walaupun ayat ini turun kepada isteri Nabi, tapi dia terpakai untuk semua isteri dan juga wanita.
Apa larangan dalam ayat ni 32? Takhda'na bil qaul. Apa maksud takhda'na bil qaul? Takhda' ni maksudnya bukan, sini dia terjemah lemah lembut. Takhda' ni maksudnya macam, ingat tak, pernah tak macam budak kecil merengek gitu, merengek nakkan dipujuk kita untuk beli something. Macam mana tak, saya tak boleh buat, suara saya garau. Gitulah maksudnya, dia macam merengek gitu, lembutkan suara, dia macam menggoda. Itu takhda'na bil qaul. Allah Ta'ala larang dalam ayat ini 32. Kenapa? Fayatma'alladhi fi qalbihi. Kerana akan menimbulkan nafsu syahwat pada orang yang dalam jiwa dia ada marat. Ada marat maksudnya ada penyakit. Walaupun kita tahu dia tu orang soleh, perempuan, wanita jangan bergaul dengan orang soleh dengan keadaan bukan mengilai itu hantu. Takhda'na bil qaul maksudnya melunak-lunakkan suara. Macam janganlah apa dah, belilah, tak erti sangat nak buat. Gitu, tak boleh. Iman tebal macam mana pun, kalau digodain, lama kelamaan dia akan terjerumus sekali. Wa qulna qawlan ma'rufa, katakanlah perkara-perkara. Wa qulna qawlan, katakanlah dengan perkataan ma'rufa. Maksud ma'rufa, yang ma'ruf, yang bagus. Kita taklah sampai garang sangat bercakap dengan lelaki macam komander bercakap dengan anak buah kan. Oi, ni aku ada ni. Tak seperti itu. Terus bagi arahan, kata awak ambil tu. Tak juga seperti itu. Maksudnya boleh tak tolong, tanpa dia pertengahan, tidak melenggok-lenggokkan suara, dalam masa yang sama tidak terlalu apa gitu, keras gitu, keras, kasar, lebih tepatnya kasar, macam general nak bagi arahan dekat anak buah. Wa qarna fi buyutikun, dan hendaklah kamu stay dekat rumah kamu. Wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula, janganlah kamu bertabarruj seperti mana tabarruj pada zaman jahiliyah yang mula-mula sekali. Wa aqimnas solah, mendirikan solat, hendaklah kamu mendirikan solat. Wa atinaz zakah wa ati'na Allah wa rasulah, hendaklah kamu taat kepada Allah dan Rasulnya. Berikutnya, muka surat yang keempat. Hal itu kerana perintah-perintah ini berlaku umum bagi kaum perempuan, baik bagi para isteri Nabi atau selain mereka. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab, dzalikum athhar liqulubikum wa qulubihin." Suratul Ahzab ayat 53 ni ada sebab nuzul dia. Kenapa Allah Taala turunkan ayat ini? Sebagian ulama tafsir membawakan riwayat. Ayat ini turun masa Nabi sallallahu alaihi wasallam kahwin dengan Zainab. Zainab binti Jahsh, wanita yang cantik, mulia, keturunan mulia. Zainab binti Jahsh. Masa Nabi sallallahu alaihi wasallam kahwin dengan Zainab binti Jahsh, biasa kalau ada kahwin ada kenduri. Nabi SAW sebut awlimu walau bisyatin, hendaklah kamu buat kenduri walaupun dengan seekor syah, kambing. Jadi Nabi buat makan-makan. Masalahnya Nabi rasa tak selesa mereka duduk terlalu ramah. Pengajaran kepada kita, kalau orang jemput makan kat rumah, bila dah makan habis, kena buat apa? Kena buat balik, sembang tanya macam mana keadaan, tengok keadaan lah. Kalau dia rasa macam eager lagi nak borak dengan kita layan. Tapi kalau tengok macam dia ni macam tak selesa kan, tengok dia punya anak-anak merengek,
dia punya isteri pun dah mula keluarkan tangan cubit daripada belakang dia, kita sudahlah, sudah. Kita pun tengok begitu, kita pun celik lah kan, jangan stay kat situ. Nabi SAW dalam riwayat ini, Nabi berdiri. Kenapa Nabi berdiri? Nabi nak bagi isyarat, kata sudahlah kan. Jadi ada sebahagian sahabat tu yang faham, masa Nabi SAW berdiri, dia pun berdiri balik. Tapi ada beberapa orang duduk kat situ, stay tu, borak, makan. Bak kata orang Melayu macam buat rumah sendiri. Lepas dia makan, lepas tu sahabat-sahabat ni pula, ada kelompok tu pula mula sembang dengan isteri Nabi. Kita suami suka macam itu? Mestilah tak suka kan, cemburu. Jadi akhirnya Allah Ta'ala turunkan ayat ini. Ayat ini panjang sebenarnya, tentang pasal Nabi malu kalau nak usir kamu keluar daripada rumah. Bila dah habis makan, jangan makan kalau tak dijemput kan. Ada macam itu kan, tak dijemput pun tiba-tiba masuk rumah, saya nak makan nasi, lepas tu buat demand macam-macam, nasi, ayam goreng, sambal. Tak, ayat ini menunjukkan adab. Walaupun berlaku kepada rumah tangga Nabi, kita juga ambil pengajaran. Allah Ta'ala sebut, dan apabila kalian meminta sesuatu, fas'aluhunna min wara'i hijab, hendaklah kalian meminta di sebalik hijab, maksudnya dibataskan. Dzalikum athhar liqulubikum, itu lebih suci untuk jantung hati kamu, wa qulubihin, dan juga jantung hati mereka. Maksudnya sama, lelaki dan juga perempuan masing-masing ada keinginan, masing-masing ada syahwat, masing-masing nak kahwin, masing-masing nak berumah tangga. Cemburu pun masing-masing ada. Berikutnya, muka surat 8. Ada sebahagian wanita yang boleh untuk lepaskan sedikit pakaian dia, terutama sekali wanita yang telah pun tak ada keinginan untuk kahwin, 70 tahun, 80 tahun, 90 tahun, 100 tahun, iya. Tapi ada yang nenek, kadang-kadang nenek ni makin nenek makin cantik gitu. Pernah jumpa? Makin dia tua makin, apa entah istilah dia tu, budak-budak sebut, makin bergetah gitu makin tua makin bergetah. Itu tak terpakai dalam ni ayat ni. Ini yang macam uzur gitu. Allah Ta'ala firman, wal qawaidu minan nisa'i allati la yarjuna nikaha falaysa 'alayhinna junahun ay yad'na thiyabahun ghayra mutabarrijatin bizina wa ay yasta'fifna khairul lahun wallahu sami'un 'alim. Dan para perempuan tua yang telah berhenti haid ataupun mengandung, bahasa perubatannya menopause, yang tidak berhasrat menikah lagi, tidak ada dosa menanggalkan pakaian luar dan tidak bermaksud menampakkan perhiasan. Contohnya apa? Stokin contohnya kan, nenek tua gitu, tengok dia pun macam selalu berzikir, ini ingat mati. Dan dia pun kita tengok uzur, kita pun laki kalau tengok dia pun tak ada keinginan nak kahwin, itu tak ada masalah. Kalau dia lepaskan macam stokin, ataupun tangan dia tu nak basuh sikit, dia angkat sikit gitu, okey, Allah Ta'ala sebut. Di sini, cuba tengok muka surat 9. Di sini Allah mengkhabarkan bahawasanya perempuan yang telah berusia lanjut, yang tidak lagi ada hasrat untuk menikah, tidak ada dosa bagi mereka untuk membuka pakaian mereka dari wajah dan tangan mereka apabila mereka tidak berhias dengan suatu perhiasan. Sebab pengarang buku ni, Syekh Abdul Aziz bin Baz, seolah-olah mengatakan, kalau baca sampai habis buku ni, wanita wajib untuk berpurdah. Itu sebab dia kata, contohnya adalah, kalau dulu masa muda-muda dia berpurdah, sekarang bila dia tua, tak ada hasrat nak kahwin, orang tengok dia pun tak terasa nak kahwin dengan dia, dia boleh buka wajah dia.
Sebab Syekh Abdul Aziz bin Baz seolah-olah merajihkan kata kena berniqab. Muka surat 10. Ini kalau baca satu-satu ni boleh buat kuliah mingguan ni. Allah menetapkan syarat bagi perempuan yang jumpa tak perenggan tu? Oh, bahasa dia. Muslimat jangan marah. Maafkanlah dia. Bukan maafkan Syekh Abdul Aziz bin Baz. Maafkan orang yang pustaka Imam Bonjol ni. Allah menetapkan syarat bagi perempuan yang telah tua bangka, iaitu tidak ada lagi hasrat untuk menikah. Hal itu wallahu alam tidak lain kecuali kerana hasratnya untuk menikah akan membuatnya bersolek dan berhias dengan perhiasan kerana memang ingin menikah. Maka perempuan seperti ini dilarang meletakkan pakaiannya yang menyingkap kecantikannya sebagai perlindungan baginya dan bagi selainnya dari fitnah. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menutup ayat tersebut. Saya nak pergi ke sini. Dengan memotivasi perempuan-perempuan yang sudah lanjut, walaupun dia sudah lanjut usia, walaupun dia tak ada keinginan untuk bernikah, Allah sebut tentang satu perkataan iffah. Tapi kalau dia still pakai stokin dia, kalau dia still tutup wajah dia kerana nakkan iffah, iffah ni maksudnya menjaga kehormatan, dan jelas itu lebih baik bagi mereka sekalipun tidak berhias. Nampak perempuan secara semula jadinya telah pun cantik, walaupun tidak berhias. Perhiasan tambahan itu hanyalah untuk attract. Itu sebab Nabi SAW sebut hadis yang kebanyakan budak-budak muda hafal, pengajian Islam hafal, budak RK hafal. Ad-dunya mata'un. Masya Allah, ini semua hafal hadis ni. Wa khairu mata'id dunya, ataupun sebagian sebut wa khairu mata'iha al-mar'atu salihah. Cuba tengok hadis itu, Nabi dah gambarkan wanita itu sebenarnya secara automatik ini telah pun cantik. Cantik di pandangan mata orang yang lihat dia cantik. Kadang saya dalam kelas juga buat lawak gitu. Orang Afrika kulit gelap tak suka orang Korea. Sebab dia kata apa? Colorless. Dia kata tak ada colour. Tak percaya, cuba tanya. Alhamdulillah, pada pandangan dia cantik itu hitam. Ini bukan saya nak racist ke apa, tapi kenyataannya bagi mereka cantik itu hitam. Makin berkilat makin, oh ini kita superb ni, cantik berkilat kulit. Kalau malam gitu bersinar, mantul yang betul lah. Mantap betul pun ia juga. Ya, cantik pada pandangan orang. Percayalah, setiap wanita itu akan ada kecantikan sendiri dia. Masalahnya kadang-kadang ada orang dia bagi hint sikit kan, supaya dia tu nak dipinang. Pernah tengok tak kat Facebook itu? Dia kata saya ni tak ada dia tak tahu macam mana saya nak buat ayatnya. Tapi dia bagi hint seolah-olah dia tu masih belum berpunya kan. Faham maksud sampai ke tak sampai? Aduh. Dia bagi hint, dia kata dia tak kahwin lagi, kemudian dia tunjukkan, kata alangkah indahnya kalau di sini bersama dengan suami di Mekah, biasa berjalan seorangan, alangkah indahnya kalau cara-cara Islamik lah gitu, Islamik, cinta enta-enti. Faham? Gitu. Ada orang buat seperti itu untuk nak attract orang kan, nak bagi tahu. Cara yang lebih baik apa dia sebenarnya sepatutnya? Cara yang lebih baik maksudnya apa? Daripada buat seperti itu, angau sorang-sorang, nak orang nak attract kat dia, lebih baik untuk dia pergi cari. Saya sebut pagi tadi kan, ini Baitul Salam, lepas ni pergi Baitul Muslim. Ya, directly gitu.
bagi tahu saya sebenarnya nak kahwin dengan awak. Awak sudi tak? Saya tak suka awak. Tak suka tak apa, sudah. Saya cari lain. Ada masalah tak? Tak ada masalah. Tapi macam mana? Macam mana? Malu lah kan, malu kan? Tapi itu lebih baik. Dan malu itu sebenarnya malu yang mudah-mudahan boleh pahala. Mencari pasangan untuk tujuan yang iffah. Kenapa ke situ Saya sebut apa tadi? Kenapa ke situ? Ada satu perkara saya nak sebut tapi tak ingat dah. Allahu Akbar. Tak apalah, kalau ingat nanti saya sebut. Maka berhijab, bersikap iffah dari menampakkan perhiasan adalah lebih baik dan lebih patut bagi perempuan yang masih muda, serta menjadi sebab mereka lebih jauh dari munculnya fitnah. Kemudian pada muka surat 11 itu, Syekh Abdul Aziz bin Baz bawa satu ayat Quran tentang kita kena menjaga pandangan. Kalau perasan ayat 30 dan 31, betul? 30 untuk lelaki, 31 untuk perempuan. Biasanya siapa yang banyak cakap? Biasanya siapa yang banyak cakap? Perempuan. Jadi layaklah dia dapat ayat 31 panjang gitu. Seolah lelaki ni kalau cakap sekali, dia faham. Sebut pendek aja. Qul lil mu'minin, katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada orang beriman, yaghuddu min absarihim, hendaklah mereka yaghuddu, menundukkan sedikit mereka punya pandangan. Wa yahfazu furujahum, hendaklah mereka menjaga mereka punya alat sulit, kemaluan daripada berzina. Cukup jaga pandangan, jaga kehormatan. Allah Ta'ala sebut dzalika azka lahum, itulah lebih suci untuk kamu. Innallaha khabirun bima yasnaun, Allah Subhanahu wa Ta'ala tahu apa yang kamu yasnaun. Kenapa Allah Ta'ala tak gunakan perkataan yaf'alun? Saya pernah sebut lah ni, benda ni. Pernah lah. Tempat lain kot. Boleh tak Allah Ta'ala gantikan sesungguhnya Allah Ta'ala khabir, maha mengetahui apa yang kamu kerjakan, yaf'alun? Boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Maknanya lebih kurang sama. Tapi kenapa Allah Ta'ala menggunakan, antara hikmah dia, Allah Ta'ala menggunakan perkataan yasna'un. Beza tak yaf'al dengan yasna'? Kilang dalam bahasa Arab kita sebut sebagai masna'un. Kilang adalah tempat memproses barang. Betul? Satu, akhirnya dia akan jadi produk akhir. Betul? Itu sana'ah. Kenapa? Sebab ada orang ni, dia nampak macam Islamik, tapi dia sebenarnya dia tengah buat step by step supaya perempuan itu tergoda untuk dia. Boleh faham? Contoh, dia minat kat perempuan tu, tapi dia fikir macam mana nak mula berhubung dengan dia. Oi, dia kata kami sekelas, aku nak pinjam buku kat dia lah. Sebenarnya niat dia bukan nak pinjam buku, tapi niatnya nak berhubung dengan perempuan itu. Itu maksudnya yasna. Allah Ta'ala tahu kamu tengah buat komplot apa sebenarnya. Faham ya? Itu Allah Ta'ala sebut bagi tahu, innallaha khabirun, wahai lelaki, Allah Ta'ala tahu apa yang kamu tengah komplot nak buat satu sikit-sikit. Itu yasnaun. Merancanakan, Masya Allah, merancanakan. Yasnaun. Sini diterjemah apa? Berbuat. Yalah, yasnaun itu merancanakan. Dibuat sikit-sikit. Sikit-sikit tu boleh jadi tak ada masalah sebenarnya. Kalau dia nak kenal saya, nak kenal dengan perempuan ni, macam mana cara dia bergaul. Tapi saya niat nak kahwin dengan awak, benda tu okey, tak ada masalah, terus serang. Tapi bila sampai dekat wanita, Allah Ta'ala sebut panjang dekat muslimat.
Wallahu a'lam, saya tak tahu, mungkin antara hikmah yang saya fikir sendirilah. Boleh jadi betul, boleh jadi salah. Sebab perempuan ni dia suka diajak untuk bercakap-cakap kan. Panjang. Tanya tu, ni apa lagi? Ni tak nak, ni macam mana, ni macam itu. Dia punya perkataan tu banyak. Jadi ayat 31 banyak untuk perempuan. Wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihin. Satu, Allah Taala kata, wahai perempuan-perempuan yang beriman, hendaklah kamu menundukkan sebahagian pandangan. Wa yahfazna furujahun, hendaklah mereka itu menjaga alat sulit. Kemudian wala yubnina zinatahun, janganlah mereka itu menampakkan perhiasan, illa ma zahara minha, melainkan apa yang zahir. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, perkataan ma zahara minha ini para ulama khilaf. Apa yang tampak? Maksudnya Allah Ta'ala kata, jangan kamu menampakkan perhiasan kamu, melainkan apa yang zahar, apa yang nampak. Sebahagian ulama sebut ma zahara minha ni maksudnya apa yang berada pada luar wanita itu. Maksudnya badan dia tu. Jadi yang boleh nampak badan dia saja. Boleh faham ma zahara, apa yang kalau kita tengok perempuan, apa yang kita nampak? Dia punya badan. Jadi dia kata still kena tutup semua. Itu yang ada yang sampai burqa tu kan. Niqab, kita ada niqab, kita ada burqa. Tahu burqa? Apa burqa? Apa dia? Macam dekat Afghanistan. Ya, macam kat Afghanistan. Masya Allah, ini sahabat ni mahir. Ya, itu burqa. Sebab dia kata mazhar min ini maksudnya wanita tu sendiri yang zahirnya. Supaya yang pula kata tak. Wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihin. Tudung boleh pakai apa saja. Materialnya boleh pakai apa saja. Syaratnya yang pertama adalah wal yadribna bi khumurihin ala juyubihin. Khimar mereka itu, mereka punya Indonesia panggil apa? Jilbab Tudung mereka itu hendaklah menutupi juyub. Juyub apa maksud juyub? Juyub asalnya adalah poket. Poket. Oh, baju saya tak ada poket. Dalam bahasa Arab, ini belahan baju saya ni. Ini kan nampak terpotong situ kan, sampai situ kan. Ini dipanggil sebagai juyub. Baju kurung ada juyub tak? Kalau iyalah, kalau tak macam mana nak masukkan kepala kan? Juyub maksudnya kena tutup sampai ni, sampai sini, sampai paras. Juyub tu maksudnya dada lah. Sebab itu adalah aurat. Dia tak kisah. Yang penting benda tersebut tertutup sampai ke situ dan juga tidak membentuk yang sepatutnya ditutup. Wala yubdina zinatahunna illa li bu'ulatihinna aw abaihinna aw abai bu'ulatihinna aw abnaihinna aw abnai bu'ulatihinna aw ikhwanihinna aw bani ikhwanihinna aw bani akhawatihinna aw nisaihinna aw ma malakat aymanuhun aw ittabi'ina ghairi ulil irbati minar rijali aw at-tifli alladhina lam yadhharu ala awratin nisa' wala yadribna bi arjulihinna liyu'lama ma yukhfina min zinatihin. Akhirnya selepas beberapa perintah, Allah Ta'ala beritahu boleh tunjuk dekat beberapa kategori manusia ini. Suami, ayah kepada suami, anak kepada suami, anak kepada anak apa? Anak kepada anak, adik-beradik, anak buah masuk dia. Budak kecil lelaki yang masih tidak mengenal aurat. Akhirnya Allah Ta'ala sebut wala yadribna bi arjulihin, dan janganlah mereka itu yadribna bi arjulihin, menghentak-hentak kaki. Liyu'lama ma yukhfina min zinatihin, supaya diketahui apa yang berada dekat kaki itu berupa perhiasan. Gelang kaki. Salah tak pakai gelang kaki? Tak salah. Tapi yang salahnya adalah gelang kaki yang berbunyi tu. Pernah tengok tak gelang kaki yang berbunyi? Yang ada loceng. Tak cukup satu, dia pasang 5 loceng situ. Ini nak buat apa ni? Nak menari ke apa? Menari untuk suami tak ada masalah sebenarnya. Sekali lagi kita kata, nak menarilah sampai tengah malam ke sampai subuh, tak ada masalah. Tapi masalahnya bila dia pakai gelang kaki tersebut, dan gelang kaki itu untuk menarik perhatian orang.
Wa tubu ila Allahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Dan akhir sekali Allah Ta'ala sebut wa tubu ila Allahi jami'an. Semua sekali. Laki ke, perempuan ke, semua sekali kena bertaubat kepada Allah Ta'ala. Dengan taubat itu la'allakum tuflihun. Sebenarnya muslim muslimat, cantik itu tak salah. Innallaha jamilun yuhibbu jamal. Allah Ta'ala suka keindahan, dan Allah juga nakkan kita mempamerkan dia punya nikmat tu. Asar nikmat kepada Allah Ta'ala tu kita pakai benda yang bagus. Tidaklah mesti kena pakai tampal-tampal sana kan. Tak juga mesti kena busuk. Awak ni busuk kenapa ni? Saya bertapa ni, dah 15 hari saya masuk kat sini berzikir kepada Allah Ta'ala. Benda tu dalam syariat tak ada. Bahkan ada sebahagian yang tak jaga dia punya diri sampai bau gitu kan. Kita ini nasi biryani bergerak ke apa ni? Ini sambal belacan bergerak. Tahu sambal belacan? Dia masak sambal belacan, dia makan, lepas tu melekat dekat baju dia tu, bau kan. Kita juga tak nak seperti itu. Kita nak pertengahan. Ada pula orang pakai minyak wangi, kita kata ini dia wangi ni, Allahu Akbar, macam bau syurga, 1 kilometer dah hidu bau dia. Ni sama ada dia tumpahkan minyak wangi dekat baju dia, ataupun dia pasang MBPO dekat dia punya baju. Tahu pasang MBPO? MBPO pasang dekat kereta, dia pasang kat sini 1, 2, buka level 5 supaya orang. Kita juga tak sederhana maksud dia. Yang keduanya, satu sederhana, kita nak penutup dah ni 1 minit. Kita juga dalam masa kita berhias, kita tak nak berlebih-lebih. Sebab apa? Kadang-kadang perhiasan itu yang menyebabkan orang itu jadi melupakan perkara lain. Kadang-kadang sebab berhias tu kita akan jadi kalau lelaki dengan juga perempuan, mana satu lebih laju? Lebih laju, bukan laju berjalan, maksudnya kalau laju bersiap. Lelaki sebab apa? Ringkas. Perempuan tak salah, kita bagi tahu tak salah, dia complementary, tak salah. Tapi kalau berlebihan gitu, maintenance lagi kan, maintenance. Dia, saya nak kahwin dengan awak ni, orang tertarik sebab sifat. Oh ya, saya baru teringat tadi yang saya terlupa tu, last. Jadi kurangkan supaya maintenance itu kurang dan juga masa itu dapat dijimatkan. Ada orang ingat, baru-baru ni ada satu kata-kata viral kan oleh Abam rahimahullah. Apa kata-kata dia? Buat baik, semua orang sayang. Ada orang ingat dengan pakai pakaian yang zina, itu maksud zina ni maksudnya perhiasan, dia boleh attract orang. Tapi sebenarnya ada satu perkara yang paling kuat yang orang itu boleh attract orang lain. Apa dia? Akhlak. Kalau Abam sebut kan masa dia hidup, buat baik pasti orang sayang. Kita sebutkan apa yang kita buat yang menyebabkan Allah Ta'ala redha dengan tindakan kita. Bila Allah Ta'ala suka kat kita, Allah Ta'ala akan perintahkan makhluk yang berada dekat langit dan juga makhluk yang berada dekat dunia ini untuk cinta kepada orang tersebut. Supaya apa? Supaya kita tidak tunduk kepada kemungkaran. Kadang-kadang bila kita buat baik dengan orang, kita terpaksa melepaskan kita punya prinsip gitu kan? Benda tu juga tak bagus. Jadi pelengkap kepada kata-kata itu adalah kita kena buat bagi Allah Ta'ala redha kat kita. InsyaAllah orang akan sayang kat kita, walaupun rupa kita tu levelnya biasa-biasa, level yang orang tak carilah. Pernah tak bergaul dengan orang yang handsome, super handsome dan juga super cantik, tapi kita tak suka bergaul dengan dia? Ada. Mukanya handsome tapi mulutnya pedas. Pedasnya tu sampai ke hati, pun tak bagus. Ada orang mukanya handsome, pakaian yang cantik, dia punya tudung Masya Allah, apa, merlit itu, berkilat, tapi pentingkan diri. Benda tu juga tak cantik. Jadi sampai sini sahaja insya-Allah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berkati kita dan berikan kita taufik untuk beramal seperti mana yang kita
telah pun dikurniakan hidayah ataupun ilmu. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Malam ni kat sini lagi kan? Syurga neraka. Ya, malam ni syurga neraka pula.